Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Karina binti Abdul Halim daripada kelas 5 Medicine. Hari ini saya akan membentangkan tentang slide kajian kes saya. Bagi soalan pertama, maksud nasionalisme adalah perasaan cinta akan negara dan bangsa. Misalnya, perasaan ini akan mencetuskan gerakan untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Selain itu, ia bukan sahaja terhad kepada pembebasan politik seperti membebaskan negara, namun ia juga melibatkan sektor ekonomi. Ia juga membawa maksud pembebasan negara dari cengkaman ekonomi. Seperti contoh, pembebasan hak mengutip cukai dari pihak British yang telah merampas hak pemimpin tempatan. Seterusnya, ia bermaksud membebaskan negara dari cengkaman budaya. Tamsilnya, mendapat semula hak memerintah daerah. Bagi latar belakang peristiwa penentangan pemimpin tempatan, ia telah berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia. Gerakan ini merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar. Antara pemimpin yang terlibat adalah termasuk Penghulu Dor Said, Datuk Maharaja Lela, Rentap dan Mat Saleh. Walaupun penentangan tersebut tidak mencapai kejayaan, namun ia menjadi pemangkin kepada kebangkitan nasionalisme seterusnya. Bagi soalan kedua, sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British meliputi beberapa faktor besar. Antaranya adalah disebabkan dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu. Sebagai contoh, Nanning, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Dasar tersebut telah pun dilaksanakan oleh pihak British untuk mengukuhkan kedudukan politiknya di negara Malaysia. Dengan itu, tanah jajahan British akan menjadi luas dan kawasan tersebut akan terikat dengan perintah dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak British sendiri. Contohnya, Nanning dipaksa menjadi tanah jajahan British dan dikehendaki untuk membayar ufti. Tindakan ini telah membuat Penghulu Dor Said menentang sepenuhnya dan hal ini menyebabkan peperangan berlaku. Selain itu, penentangan pemimpin tempatan terhadap British telah disebabkan oleh eksploitasi terhadap ekonomi tempatan bagi kepentingan mereka. Mereka menguasai sumber ekonomi melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan. Melalui perjanjian ini, saudagar dari negeri-negeri selat dibenarkan untuk menjalankan perlombongan dan perdagangan biji timah. Hal ini telah menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British. Seterusnya, ia disebabkan oleh pelaksanaan pentadbiran barat kepada penduduk tempatan. Hal ini adalah kerana British telah melaksanakan sistem seperti cukai, undang-undang dan peraturan tanah. Peraturan ini sememangnya sangat bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan. Misalnya di Terengganu, yang telah ditetapkan setiap tanah yang hendak dibuka perlu mendapat keizinan British dan dikenakan cukai tanah. Di samping itu, ia juga disebabkan oleh campur tangan British dalam adat resam tempatan. British telah memaksa pemimpin dan penduduk tempatan untuk menerima nilai-nilai British yang amat bertentangan dengan budaya tempatan. Contohnya pengamalan menggunakan orang suruhan. Tindakan ini juga ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan. Akhir sekali, ia disebabkan oleh penjajahan British telah menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh ke atas anak buah dan kawasan pegangan mereka. Keadaan ini telah pun menimbulkan perasaan tidak puas hati dan penentangan pemimpin tempatan ini telah mendapat sokongan anak buah mereka yang tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British yang menyulitkan hidup mereka. Kesetiaan kepada pembesar tempatan telah memberikan kerjasama untuk menentang British. Bagi soalan ketiga, bagi peristiwa penentangan Rentap, iaitu seorang pemimpin Iban yang menentang James Brooke, telah bermula apabila James Brooke bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Seberang yang dianggap sebagai lanun. Beliau telah menyerang James Brooke bagi menghalang kezaliman itu. Kesinambungan daripada itu, Rentap telah berjaya mengusir James Brooke, tetapi sebaliknya telah pun dibalas dengan kampungnya dibakar. Setelah itu, Rentap dan pengikutnya pun berundur ke Bukit Saduk tetapi diserang sekali lagi. Dengan ini, tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap dan beliau terpaksa berundur ke ulu Sungai Entabay dan serangannya semakin lemah. Bagi peristiwa penentangan Mat Saleh pula, ia bermula apabila pihak SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Saleh sebagai pemerintah daerah Tambunan dan Sungai Sungut.
pihak SBUB bukan sahaja menduduki daerah pemerintah Mat Salleh, namun mengenakan cukai kepala dan surat perahu. Dengan itu, Mat Salleh pun kesendakan untuk berbincang dengan SBUB, tetapi beliau tidak dilayan. Gabenor Beaufort bertindak untuk menyerang dan membakar kampung Mat Salleh dan menyebabkan beliau terpaksa melarikan diri. Pada tahun 1897, Mat Salleh membuat serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya. Hal ini telah menyebabkan SBUB mahu berdamai dengan Mat Salleh dan sanggup menyerahkan daerah Tambunan kepada Mat Salleh. Walau bagaimanapun, SBUB telah pun memungkiri janji dan menyebabkan Mat Salleh untuk menyerang semula. Serangan ini telah dibalas semula oleh pasukan SBUB. Ia telah menyebabkan Mat Salleh tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Bagi peristiwa perentangan Tok Janggut pula di Kelantan, ia bermula apabila sistem penasihat British dilaksanakan. British telah memaksa untuk menerima sistem cukai yang dilaksanakannya. Hal ini telah menyebabkan Tok Janggut membantah dan enggan membayar cukai. Namun, bantahan Tok Janggut tidak dilayan oleh pegawai daerah Pasir Putih. Selepas itu, pihak polis telah diarahkan untuk menangkap Tok Janggut tetapi gagal. Pada tahun 1915, Tok Janggut, Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said dan Cik Ishak telah menyerang Pasir Putih dan berjaya mendudukinya. Mereka membentuk kerajaan dengan Engku Besar Jeram sebagai raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. Dengan menggunakan nama Sultan, British berjaya membawa masuk tentera dengan kapal perang HMS Katniss. Mereka memulakan serangan pada bulan Mei 1915 di Saring dan telah tersusun dengan penggunaan senjata untuk melumpuhkan perjuangan Tok Janggut. Akhir sekali, Tok Janggut telah terkorban dalam serangan tersebut dan mayatnya diarak ke seluruh pekan Kota Baru sebelum digantung di pasar dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang British. Bagi soalan keempat, langkah yang diambil oleh pihak British untuk menangani penentangan pemimpin tempatan adalah dengan menggunakan cara menyerang daerah. Sebagai contoh, pihak British telah menyerang Nanning yang enggan membayar ufti kepada British di Melaka. Tambahan lagi, James Brooke yang telah bertindak menyerang dan membakar kampung Rentap di Nangas Krang apabila Rentap berusaha menghalang kezalimannya ke atas orang Iban. Selain itu, pihak British juga menggunakan tipu muslihat untuk mematahkan penentangan pemimpin tempatan. Contohnya, pihak SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh. Mereka sanggup menyerahkan Tambunan kepada Mat Salleh apabila mereka diserang mengejut. Bagaimanapun, pihak SBUB telah mungkir janji. Seterusnya, pihak British telah menggunakan nama Sultan untuk mematahkan penentangan pemimpin tempatan. Contohnya, pihak British menggunakan nama Sultan Kelantan untuk membawa masuk tentera dari negeri Selat untuk menyerang Tok Janggut di Kampung Saring. Pihak British menggunakan nama Sultan Terengganu juga untuk menawan semula Kuala Berang setelah ditawan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Di samping itu, pihak British bertindak memburu habis-habisan pemimpin tempatan. Sebagai contoh, pihak British memburu Rentap sehingga Rentap terpaksa berundur ke Bukit Saduk dan akhirnya ke hulu Sungai Entabai. Tambahan pula, pihak British menangkap pemimpin tempatan yang mengetuai penentangan. Contohnya, pihak British menangkap Penghulu Dol Said dan dibawa ke Melaka. Pihak SBUB juga menangkap Datuk Patinggi Abdul Ghaffur walaupun beliau melarikan diri ke Betawi. Selepas itu, pihak British membuang negeri pemimpin tempatan yang menentangnya. Contohnya, pihak British telah membuang negeri Sultan Ismail, Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim ke Pulau Seychelles. Pihak British juga membuang negeri Haji Abdul Rahman Limbong ke Mekah. Akhir sekali, pihak British membunuh pemimpin tempatan. Contohnya, pihak British telah menjatuhkan hukuman mati ke atas Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Seputum, Pandak Lam dan Pandak Induk. Pihak British juga membunuh Tok Janggut dan Mat Salleh dalam pertempuran antara kedua-dua pihak.
Bagi soalan kelima, antara tindakan British yang tidak wajar kepada pemimpin tempatan adalah apabila tindakan British yang menghapuskan penentangan pemimpin tempatan dengan melalui kekerasan. Pemimpin tempatan menentang British kerana untuk mempertahankan kedaulatan wilayah mereka. Contohnya, penghulu Dol Said mempunyai alasan apabila beliau enggan membayar ufti kepada British di Melaka. Hal ini adalah kerana Nanning adalah wilayah yang merdeka, bukannya tanah jajahan British. Selain itu, tindakan pihak British menyerang dan membakar kampung adalah perbuatan yang melampau. Pemimpin tempatan menentang British kerana membela penduduk tempatan daripada dizalimi oleh pihak British. Contohnya, rentak menentang James Brooke kerana menghalang kezaliman James Brooke yang hendak menghapuskan orang Iban di Sungai Sekerang. Seterusnya, tindakan British membunuh pemimpin adalah perbuatan tidak bermoral. Syarikat Borneo Utara British iaitu SBB telah membunuh Mat Saleh di Sabah. Pihak British juga membunuh Tok Janggut dan menggantungkan mayatnya kepala ke bawah dianggap menghina tokoh agama tempatan. Kedua-dua tokoh tersebut tidak memberontak. Mereka membantah pelaksanaan cukai yang membebankan penduduk tempatan. Mereka cuba berunding tetapi tidak dilayan. Sebaliknya, mereka ditentang dan dibunuh. Tambahan lagi, sewaktu pemimpin tempatan cuba menghalang British melaksanakan dasar mereka yang bertentangan dengan budaya tempatan. Sebaliknya, J.W.W. Birch telah cuba menghapuskan amalan orang suruhan yang diamalkan dalam budaya orang Melayu. Akhir sekali, tindakan British membuang negeri Sultan Abdullah dan menteringa Ibrahim ke Pulau Seychelles adalah tidak wajar. Ini adalah kerana mereka cuba mempertahankan kedaulatan tanah air mereka daripada dikuasai oleh British. Tindakan British membuang negeri Haji Abdul Rahman Limbong ke Mekah adalah tidak wajar kerana beliau tidak bersetuju dengan peraturan tanah barat yang bertentangan dengan amalan masyarakat tempatan. Bagi soalan keenam, cabaran yang dihadapi untuk memperkasakan semangat nasionalisme adalah pengaruh budaya luar. Budaya LGBT, K-pop, punk dan black metal bukan sahaja menjadi gaya hidup mereka, tetapi telah pun juga menghakis nilai-nilai tradisi masyarakat timur. Selain itu, fenomena kurang minat untuk menguasai ilmu pengetahuan juga adalah cabaran untuk memperkasakan semangat nasionalisme ini. Perkara ini menyebabkan wujudnya fenomena buta sejarah dalam kalangan masyarakat kita. Oleh sebab mereka tidak mengetahui hal-hal kenegaraan, sudah tentulah tidak ada terbitnya perasaan cinta akan negara dan bangsa dalam jiwa mereka. Seterusnya, cabaran yang berikutnya ialah gejala keruntuhan akhlak remaja. Fenomena ini mengundang berlakunya gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas, merosakkan harta awam dan sebagainya. Pengamalan budaya bersifat negatif ini akan melunturkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri generasi muda. Di samping itu, cabarannya adalah penyebaran dakwah politik berhaluan kiri yang bertujuan untuk meruntuhkan pemerintahan negara. Generasi muda cepat terpengaruh dengan ideologi baru, menyebabkan berlakunya gejala yang bersifat perkauman yang memecah belahkan masyarakat seperti pergaduhan kaum, provokasi tentang hak kaum tertentu dan sebagainya. Akhir sekali, perkembangan teknologi yang berluasa. Perkara ini diperkatakan kerana perkembangan teknologi sangat melalaikan, terutama pada golongan remaja. Perkembangan teknologi boleh dibiaskan lagi dengan penggunaan sosial media yang meluas seperti Instagram, Facebook, Twitter dan banyak lagi. Hal ini menyebabkan kebanyakan remaja semakin lalai dan justru tidak mengambil kisah tentang pembelajaran. Oleh hal yang demikian, semangat nasionalisme agak sukar dibentuk dalam setiap individu. Bagi soalan ketujuh, kepentingan pengamalan semangat nasionalisme adalah dapat melahirkan semangat cinta akan negara dan dapat memupuk masyarakat yang sanggup berkorban demi kepentingan negara. Penghayatan semangat nasionalisme menyebabkan kita mempunyai jati diri yang tinggi dan sanggup menjaga maruah bangsa. Setiap rakyat berani mempertahankan kedaulatan negara daripada belenggu penjajah. Selain itu, dapat melahirkan semangat cinta akan negara dan dapat memupuk masyarakat yang sanggup berkorban demi kepentingan negara.
Penghayatan semangat nasionalisme menyebabkan kita mempunyai jati diri yang tinggi dan sanggup menjaga maruah bangsa. Setiap rakyat berani mempertahankan kedaulatan negara daripada belenggu penjajah. Seterusnya, semangat nasionalisme akan mewujudkan negara yang aman dan harmoni serta melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Semangat toleransi kaum diamalkan sesuai dengan prinsip Pakatan Murni yang berasaskan kontrak sosial semasa kita menuntut kemerdekaan dahulu. Semangat perpaduan yang kukuh dapat menjana kemajuan ekonomi negara. Perkembangan ekonomi yang mantap akan menyebabkan kemerdekaan negara dapat dikekalkan. Di samping itu, politik negara menjadi stabil, pentadbiran negara akan menjadi lebih strategik, demonstrasi jalanan menjadi budaya biasa masyarakat tempatan. Pentadbiran yang strategik dapat membendung situasi demikian. Dengan ini, kedaulatan negara tidak akan terancam dan negara tidak mudah terdedah kepada campur tangan kuasa asing. Akhir sekali, dengan adanya semangat nasionalisme, ia dapat memajukan negara. Hal ini demikian kerana dengan adanya semangat nasionalisme di dalam diri, perasaan untuk menjadikan negara antara yang terbaik di persada dunia sememangnya membuak-buak. Misalnya, menjadi seorang atlet negara dan membanggakan negara dengan memenangi setiap acara yang dipertandingkan. Bagi soalan ke-8, antara iktibar yang boleh kita perolehi adalah kita patut mencontohi pemimpin tempatan masa lampau yang mempunyai semangat juang yang kental. Kita patut belajar daripada sifat pemimpin masa lampau yang tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Sifat tersebutlah yang menyebabkan mereka gigih berjuang hingga mencapai kejayaan. Selain itu, kita juga patut mencontohi sikap pemimpin tempatan yang mematuhi ajaran agama. Mereka berani menegakkan kebenaran. Mereka menolak pengenalan sistem cukai dan undang-undang British kerana pembaharuan tersebut bercanggah dengan budaya dan nilai tempatan. Mereka memiliki jati diri yang tinggi menyebabkan mereka tidak mudah menerima pengaruh luar. Seterusnya, kita patut mencontohi sifat pemimpin masa lampau yang mempunyai semangat setia negara yang tinggi menyebabkan mereka sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Mereka sedia mempertahankan kedaulatan tanah air walaupun menghadapi pelbagai halangan daripada pihak British. Di samping itu, kita haruslah membina keyakinan diri. Sebagai contoh, menjadi berani untuk membanggakan negara. Dengan adanya keberanian, maka diri kita akan melakukan sesuatu tanpa had. Misalnya, memasuki pertandingan sukan hingga ke peringkat tertinggi untuk membawa nama negara ke persada dunia. Akhir sekali, iktibar yang boleh kita perolehi adalah kita mestilah mencontohi pemimpin-pemimpin tempatan yang pernah berkhidmat dengan penuh semangat dan sikap patriotisme yang tinggi di dalam diri untuk negara kita ini. Dengan mencontohi pemimpin-pemimpin tempatan ini, maka kita akan lebih bersemangat untuk memajukan negara. Tamsilnya, bersemangat untuk memperkenalkan nama negara ini dengan memasuki pertandingan-pertandingan antarabangsa dan memenanginya. Bagi soalan terakhir, kesimpulan yang saya dapat rumuskan bagi pengetahuan yang saya perolehi adalah saya dapat mengetahui tentang konsep nasionalisme dari kacamata masyarakat kita. Saya juga dapat mengetahui tentang sebab-sebab pemimpin tempatan menentang British. Saya mengetahui bahawa mereka bukanlah pemberontak, sebaliknya mereka tokoh yang mempertahankan kedaulatan tanah air dan nilai tempatan. Selain itu, bagi nilai murni yang saya perolehi pula, negara dan bangsa ialah kita mestilah mempunyai semangat juang yang kental agar kita sentiasa bersedia untuk mempertahankan tanah air. Selain itu, kita mestilah berani menegakkan kebenaran agar kita sanggup mempertahankan kedaulatan tanah air dan nilai masyarakat kita. Seterusnya, bagi unsur patriotisme yang saya perolehi pula adalah hendaklah memiliki semangat setia negara yang tinggi supaya kita tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Kita hendaklah memiliki jati diri yang tinggi supaya kita tidak mudah menerima pengaruh luar. Akhir sekali, harapan saya kepada masyarakat dan negara adalah saya berharap negara kita akan menjadi negara yang maju agar bangsa Malaysia dapat menikmati taraf hidup yang tinggi. Saya berharap negara kita akan kekal merdeka agar bangsa Malaysia dapat menikmati hasil kekayaan negara.
Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.